Okey, untuk kita dapatkan yang nombor yang paling maksimum dan yang paling minimum dalam set of random number ni, kita kena declare variable maximum. Okey, yang mana variable maximum ni nilai awal dia adalah the first random number. The first random number. Kita ambil R1 sebab kita start dengan I sama dengan 1. Okay, the first random number. Now, kita masuk dalam loop. Okay, loop from I1 until 5. Okay, so kita buat. Sorry. Okay, kita buat. Okay. Kita kena buat comparison. So, bila kita ada perbandingan, kita kena ada syarat, condition. Okay. So, kita kena gunakan branching. Okay, kita perlukan branching. Okay. So, if nilai yang array yang pertama, array I lebih besar daripada maksimum, maka maksimum adalah Ri. Okey. Okey, kat sini. Okey, contohlah yang pertama, nilai maksimum adalah R yang R1. Okey, masuk untuk I sama dengan 1. Jika R1 lebih besar daripada maksimum, okey, R1 lebih besar daripada maksimum, maka maksimum adalah R1. Okey, dia naik lagi sekali. Untuk I sama dengan 2. Okey, bila I sama dengan 2, adakah R2 lebih besar daripada maksimum? Apa nilai maksimum tadi? Nilai R1. So, adakah R2 lebih besar daripada R1? Jika ya, maksimum adalah sama dengan R2. Okey, boleh? So, dia naik lagi. Untuk I sama dengan 3. Sekarang dia compare. R3 lebih besar daripada R2? Sebab tadi R2 adalah nilai maksimum kan? Kalau bukan, dia tak buat yang ni. Dia tak akan pergi pada row baris ni, line maximum. Okey, dia akan naik balik dalam loop. Untuk I sama dengan 4. Okey, sekarang adakah I 4 lebih besar daripada maksimum? Di mana maksimum yang terkini adalah yang masih lagi R2. Okay, jika R4 sama dengan R2, maka maksimum akan jadi sama dengan R4. Dan seterusnya. Okay, boleh kelas? Okay, kita tengok kat sini. Okay, dan kita keluarkan output. Okay, maksimum the largest random number is dia akan keluarkan maksimum. Okay, cuba kita tengok output kita. Okay, cuba tengok output. Okay, kita ada 372, 442, 292, 213 dan 479. Okay, dalam set ni, nilai yang paling besar adalah 479. Okay, betul lah. The largest random number is 479. Okay, so kita boleh extend kita punya coding. Okay, sebab tadi kita pakai branching kan. Branching if else. Kita boleh gunakan else. Okay, ataupun kita boleh bagi syarat satu lagi. Okay, satu lagi syarat untuk dapatkan nilai minimum pula. Okay, so untuk minimum kita pakai konsep yang sama. Okay, kali ni kita kena declare juga variable min. Okay, min stand for minimum. Okay, dan kita kena setkan juga
the initial value of this variable. Okay, initial value of this variable minimum also equals to R1. Okay, sebab biar R1 pegang dua-dua. Senang sebab dia adalah nombor yang pertama, kita akan compare kan. So dia kena compare antara diri sendiri. Okay. Okay, if Ri less than minimum, maksudnya contohlah sekarang minimum kita adalah R pertama. Okay, sekarang ni contoh kita masuk loop yang I sama dengan 2. Okay, adakah I2 lebih kecil daripada R1? So, jika betul, minimum adalah nilai Ri. Okay, jika tidak, dia tak akan buat yang ni lah. Okay, so jadi dua syarat. If Ri lebih besar daripada maksimum, Ri akan jadi maksimum. Tapi if Ri less than minimum, dia akan jadi nilai minimum. Okay. So kita boleh tengok output kita. And the smallest random number is, okay, kita panggil min. Alright. Okay, cuba kita tengok output. Okay, cuba tengok betul tak output kita. Macam salah je. Okay, so tadi masalah kat situ ialah bila saya tertulis semicolon dalam branching if. Sepatutnya tak ada semicolon. Okay, dia konsep yang sama yang mana kita akan setkan minimum dan maksimum, yang initial maximum and minimum number as R1. Kemudian dalam loop for, bila kita dah ada set of random number, dia akan buat comparison between two random numbers. Okay, so yang mana besar akan jadi maksimum dan yang mana nilai yang kecil akan jadi nilai minimum. Okay, so ini cara kita buat random number. Okay, sebelum ni kita declare array R sebagai static memory allocation. Okay, SMA. Okay, sekarang ni cuba kita buat dalam bentuk dynamic. Okay, okay, kita tutup. Okay, cara dia ialah sama je. Okay, first kita declare type of array, maksud type of data dia. Okay, integer star n, ada pointer star r, pointer untuk array R. Okay, star 1 untuk single dimension. Okay, so ini kita panggil dynamic memory allocation. Okay, ataupun DMA. Okay, so second line ialah kita buat integer R sama dengan R sama dengan new integer. Size dia adalah n plus 1. Oh, sebab n besar kat sini kan. Okay, so kita boleh dah tak kisah n saja. Okay. So, semicolon. Okay, dua line ni penting. Okay. First, kita declare pointer. Pointer to the array. Okay, kemudian barulah line seterusnya. DMA, kita allocate
memory to the array, to the size, ataupun dimension. Okay, so ada dua-dua barisan ni sangat penting. Okay, so itu saja. Okay, kita dah declare variable tu, instead of one line macam ni, kita ada dua line. Okay, dan last kali kita perlu delete array R. So cara dia tulis ialah delete R. Okay, macam tu je. Okay, dan kita save, kita run. Okay, sama juga. Kita akan dapat sama juga output macam static memory allocation. Okay, cuma kali ni kita declare je sebagai dynamic memory allocation.